Alhamdulillah, melempar nampaknya Tan Sri. Dan saya yakin mungkin ramai juga yang menanti di luar sana, ada kesempatan mereka ingin melihat. Untuk itu Tan Sri, kita memberikan ruang bukan hanya mereka yang hadir di sini, tetapi penonton juga boleh berinteraksi kerana kita menyediakan lapangannya di Facebook untuk manfaat penonton boleh menggunakan. Kita tak tahu apa dia nak tanya. Kita tengok nanti apa yang ada. No holds barred Tan Sri ya. Boleh tanya apa saja insya-Allah. Jadi laman web ataupun Facebooknya anda boleh manfaatkan bersama Ketua Menteri Sarawak. Like page berkenaan dan komen akan diangkat dari semasa ke semasa selama 54 minit berbaki bersama Yang Amat Berhormat Tan Sri menyingkap tentang perkembangan mutakhir sebagai Ketua Menteri yang kelima selepas 35 tahun. Saya sempat bersama Tan Sri kira-kira 9 bulan yang lalu, 100 hari kepimpinan. Ya, itu kita bersama Tan Sri dan saya tak sempat bertanya dengan Tan Sri pada ketika itu tentang pengalaman Tan Sri pada malam sebelum keesokannya itu mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri. Pengalaman itu kalau boleh Tan Sri... perasaannya? Ya, apa yang boleh. Ada macam-macam cerita yang saya dengar tentang episod itu Tan Sri. Katanya Tan Sri... kata orang Sarawak nak dipikul tu berat. Itu saya masih faham. Badan sangat berat. Tapi inilah peluangnya kita berkhidmat untuk rakyat dengan berkesan. Jika kita Ketua Menteri, kita boleh berkhidmat dengan berkesan. Jika dibanding dengan ahli-ahli yang lain, mungkinlah tidak berapa, kalau dari segi kuasa, mereka tidak penuh kuasa macam kita. Dan kedua, kesedaran bahawa 30 lebih tahun, jika kita sebut CM, tidak lain tidak bukan Pehin Sri. Jadi malam itu saya masih ingat dia ya, Ketua Menteri, sehingga kita melihat wajah kita sendiri. Aku baru Ketua. Saya menyangkakan itu urban legend. Katanya Tan Sri menanti ketibaan. Tanya, Ketua Menteri dah sampai? Ketua Menteri. Satu ketika ada function, kita dengan usaha kerajaan, kita tunggu di dekat pintu tu. Kita tanya dia, bila CM nak datang? Padahal CM-nya sudah di sini. Dia kata, engkau lah CM. Tapi sekarang melingkar 1 tahun memang saya lah. Memang saya lah. Tidak ada galang gantinya ya Tan Sri. Itu satu pengalaman. Ramai orang yang melihat Tan Sri ini dari segi karakternya ya. Sesekali saya diminta untuk mencongkil karakter Tan Sri sendiri. Dan saya untuk pengetahuan penonton juga yang berada di rumah, tadi saya sempat mengunjungi perpustakaan Tan Sri. Ada gambar cantik tu, Vagabond. Band boy rupanya Tan Sri satu ketika dahulu. Itu masa saya berumur 17 ataupun 18 tahun. Minat P. Ramlee dan bukan P. Ramlee, apa? Elvis Presley dan Cliff Richard ya. Ada pandai menyanyi sekarang. Pandai menyanyi ya, masa. Boleh lah. Itu sisi yang lain Tan Sri ya. Tapi itulah sedihnya, 2 rakan kita sudah meninggal lah. Dalam gambar tu. Vagabond itu ya. Itu pastinya memori yang indah. Kita memang minat P. Ramlee, Elvis Presley, Cliff Richard. Tidaklah macam Pehin Sri minat P. Ramlee saja. Kita itu sisi yang lain yang sebenarnya yang jarang-jarang dilihat tentang Tan Sri ya. Menjangkakan Tan Sri ini terlalu serius tapi sangat enigmatik. Ada sisi yang tertanya-tanya sebenarnya orang ramai. Dalam tempoh hampir setahun Tan Sri memimpin negeri Sarawak ini. Jadi bagaimana Tan Sri ingin rakyat mempersepsikan, melihat Tan Sri sebagai karakter yang sebagaimana? What you see is what you get. What you see is what you get. Apa yang kita lihat itulah dia. Kita tak suka pura-pura lah. So I'm sorry. What you see, what you get.
Jadi itu memberikan ruang kepada rakyat, bahkan saya juga untuk melihat dan memberikan penafsiran sendiri, Tan Sri, ya. Jadi ini peluangnya untuk kita boleh memanfaatkan Facebook juga dan bersama dengan Tan Sri untuk melihat dan memberikan refleksi, respons kepada kepimpinan episod yang hampir menjelang lengkap setahun ini. Kalau kita melihat beberapa dimensi yang lain, ya, dalam Tan Sri mewarisi satu legasi yang besar lebih 30 tahun itu. Ada projek pembangunan kasut yang kita masuk tu sangat besar kasut tu. Okay. Kaki kita kecil saja. Tapi walau kaki kecil kasut besar, kita cuba jalan lah. Cuba jalan. Jadi selepas tahun Tempang, tapi Canggung, tak ada kemungkinan saya akan menjadi Ketua Menteri 33 tahun. Mungkin 33 tahun mungkin kita tak ada lagi lah. Ya pasti memang tak ada lagi lah. Jadi janganlah banding saya dengan yang menjadi Ketua Menteri 33 tahun. Banding dengan Ketua Menteri mungkin 3-4 tahun dulu. Okey. Jadi tunggulah 33 tahun, boleh tanya tu. tapi dahulu Tan Sri, mungkin orang bercakap Pehin Sri kepimpinannya politik pembangunan, landmarknya skor, ya, projek Ampangan. Jadi itu merupakan, apakah legasi itu diteruskan falsafah Tan Sri sendiri? Desa luar bandar ketinggalan. Okay. Itulah dasar kita baru, iaitu menumpukan pembangunan khususnya di luar bandar. Saya fikir bandar sudah cukup. Okay. Miri, Kuching, Sibu dan sebagainya sudah cukup, semua ada. Tapi luar bandar masih kekurangan. Jadi itulah kita mesti tekankan pembangunan dari segi infrastruktur, jalan, listrik, air di luar bandar. Okay. Kerana Sarawak ni sebenarnya negeri yang terbesar sekali. Banyak tempat yang terpencil. Yeah. So, jawapannya jalan raya, jalan raya, jalan raya. Lepas itu listrik dan pipe. Itu yang asas dulu. Okay. Sebelum kita nak cakap yang lain-lain, itu yang asas dulu. Jadi bagaimana kita nak ada TV kah kalau tak ada listrik dan sebagainya. Jadi itulah tekanan mesti di luar bandar. Ya. Menarik saya. Tidak terlambat. Ya, yang saya tertarik di sini sementelahan Tan Sri menyebutkan soal merapatkan jurang ini, di dalam ucapan bajet Tan Sri menyebutkan satu istilah yang saya ingin angkat pada malam ini. Tan Sri menyebutkan merapatkan jurang keselesaan masyarakat bandar dan istilahnya keselesaan di situ. Mengapa adanya urban migration? Orang luar bandar berhijrah di bandar. Kerana peluang ekonomi, peluang kerja, peluang bisnes di bandar. Ditunggu di kampung tidak ada apa-apa. Itulah sebabnya banyak urban migration. Jadi kalau jurang kita dapat kita rapatkan. Mungkin kita dapat ada pembangunan yang merata-rata. Sekurang-kurangnya middle class. Ya. Bukan hanya sangat kaya dan sangat miskin. Kita mesti merapatkan jurang tu. Bukan dalam setahun, mungkin dalam satu generasi. Okay. Macam negara lain, Australia, New Zealand sebagainya, sudah mencapai tempat tu. Mengapa kita tak boleh? Okay. Itulah kita gunakan bajet untuk mengajarkan keadaan ini. Dalam tempoh 12 bulan ini mungkin ada penegasan-penegasan soal merapatkan jurang ini. Kita telah memberi keputusan nombor 1, seminggu atau 2 minggu semenjak menjadi Ketua Menteri, iaitu penukaran tanah. Okay. Jika tanah itu tanah pertanian untuk kebun dan sebagainya, lalunya in perpetuity. Tapi kalau kita nak tukarkan tanah itu menjadi residential, perumahan ataupun kedai, niaga dan sebagainya, kadang-kadang riwayat tanah itu diturun 99 atau 66 tahun. Tapi ini tidak mengalahkan orang dan tidak adil. Okay. Jadi kita kata kalau perpetuity 10
suka perpetuity juga. Tak ada perubahan. Ya. Dan itu telah mengembirakan banyak pembangun perumahan. Dan harga tanah pun naik juga. Ya. So benefit all lah. Satu kedua, berkenaan dengan sekolah Cina ni. Sekolah Cina Independent Chinese School. Okay. Bukan aided school, bukan government school. Independent Chinese School. Diploma mereka, sijil mereka diiktiraf di luar negeri, luar negara. Tetapi tidak dalam negara. Dan tidak ada sumbangan dari kepada kerajaan. Jadi saya fikir ini tidak adil. Patutlah ada sumbangan dari kerajaan. Tanggungjawab pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan pusat, Kuala Lumpur. Tapi kita boleh tolong. Oleh kerana kerajaan Kuala Lumpur tidak mengiktirafkan, kita iktirafkanlah. Dengan tahun yang lepas kita ingat kita beri 3 juta. Dan tahun ini kemungkinan kita tambahlah. Supaya senanglah mereka menguruskan kerja mereka. Ya, ini antara pembacaan apabila kita melakukan political analysis, Tan Sri, ya. Kerana ramai orang mula melihat, okey, tempohnya sudah hampir setahun, ingin melihat dasar-dasar kaedah-kaedah baru yang Tan Sri perkenalkan. Keterbukaan ini jelas bermula sejak peringkat awal. Tan Sri sudah menerima kehadiran pembangkang di pejabat, di kantor untuk berdialog. Bagaimana momentum itu diteruskan? Walaupun mereka itu parti pembangkang, kita mesti ingat satu, mereka itu warga negara Malaysia, anak Sarawak. Saya tidak menyoalkan sama ada mereka loyal kepada negeri or not. Saya tidak mensoalkan sama taat setia. Semuanya kita taat setia. Jadi apakah salahnya kita dengar apa yang mereka kata? Mungkin kita tak setuju, tapi kita memberi peluang mereka bercakap, kita mendengar. Dan begitu juga mereka akan mendengarkan kita. Jadi kita tak mahu kita senantiasa bermusuh. Dasar-dasar kita tak setuju, okeylah. Memang jadi adatnya. Tapi janganlah kita bermusuh sepanjangan. Itulah sebabnya. Ya, itu pertemuan di peringkat awal, momentum itu akan diteruskan atau bagaimana? Mereka kalau jumpa saya bila-bila masa. Bila-bila masa. Tapi janganlah berteriak tertentu pasal. I'm open. Ya. Itu ternyata sekali. Dan hakikatnya saya kira ada lagi. berteriak, yang berteriak di luar. Ada lagi, misalnya kita telah menurunkan tarif elektrik. Jika kita mendirikan ampang air, hidro kah, bakun kah, murum kah, pasang air kah, supaya dapat memberi tarif istimewa untuk pelabur asing. Mengapakah kita tidak dapat memberi tarif istimewa pada orang kita sendiri? Itulah tempoh hari ini. Tempoh hari saya turunkan domestic consumption hingga 40%. Dan sekarang kita dalam melondingan dengan syarikat Sarawak Electricity Board menurunkan bukan saja domestic tariff tapi commercial dan industrial tariff. Turun juga. Dan kita akan isytiharkan ini. Dan bukan itu saja. Orang Sarawak tak suka bayar tol. Saya kira bukan orang Sarawak saja, Tan Sri. Jadi kita sedang ronding dengan company syarikat-syarikat jalan tol ini supaya diturunkan atau dimansuhkan sama sekali tol. Tapi sabar dululah. Belum tercapai lagi. Kita masih dalam rondingan lah. So ada lagi lah. Bukan nak puji sendiri ni. Tak apa, saya akan mengangkat semua ini, Tan Sri. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Lebih banyak soalan-soalan yang mungkin sifatnya agak peribadi. Lepas ini kita akan cakap pasal
kayu balak. Kayu balak, boleh. Itu sudah isyarat awal. Teruskan kesan anda bersama Ketua Menteri Sarawak. Kita berehat ketika.